umur, macam mana kan orang kena apa tu? Kena compound ni. Apa kan compound ni umur? Saya juga kurang pasti, tapi memandangkan ada pakarnya di sebelah Dini, baiknya kita ni bertanya terus kepada narasumber kita, iaitu Tuan Pengiran Muhammad Khairul Nizan bin Pengiran Haji Muhammad Yasin. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Tuan? Alhamdulillah. Terima kasih untuk manggil saya pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih juga kami ucapkan kepada Tuan Pengiran kerana berkesudian datang ke Rampai Pagi hari ini di segmen Bicara Undang-Undang. Dan seperti yang kami lakonkan tadi daripada sedikit sketsa ni pembuka ni Tuan, topik yang hari ini akan tadi bincangkan di segmen Bicara Undang-Undang hari ini ialah mengenai dengan mengkompaun kesalahan di bawah kanun peraturan jenayah. Jadi rasanya lebih moleklah barangkali Tuan Pengiran kalau perambai ingin bertanyakan kepada Tuan Pengiran sedikit mukadimah barangkali Tuan Pengiran, bagaimana sebenarnya cara proses mengkompaun ini, ataupun kalau boleh diterangkan barangkali Pengiran mungkin ada yang kurang memahami kompaun. Apa kan kompaun ni? Kompaun ni denda kah? Adakah kompaun ni berupa wang tunai dan sebagainya? Mungkin boleh diberikan ke Tuan Pengiran, silakan. Okey. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompaun ni biasanya kalau orang ramai mendengar kompaun, ya biasanya kompaun denda, kompaun fine. Kalau speeding bayar kompaun kan, bayar kompaun. Tetapi kompaun kesalahan adalah kompaun di mahkamah. Ertinya dan yang paling ringkas untuk diterangkan kira memaafkan. Memaafkan. Maksudnya sini jika seseorang telah melakukan kesalahan terhadap seorang A terhadap B, B boleh memaafkan kesalahan tersebut. Jadi hukum kompaun di dalam undang-undang kanun peraturan jenayah di bawah seksyen 224, di dalam seksyen itu ada membagi penerangan dan list kesalahan yang boleh dikompaun. Bukannya semua kesalahan boleh dikompaun, hanya kesalahan tertentu. Kesalahan yang melibatkan sekiranya kecederaan, sekiranya A menumbuk B, atau menyebabkan kerosakan, A merosakkan kereta B, dan juga dalam kes fitnah pun boleh dimaafkan. Dan kompaun di bawah seksyen 224 ini ada dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A, kesalahan yang boleh dikatakan tidak berapa serius, kurang serius, dan bahagian B adalah lebih serius. Dan bahagian B ini kesalahannya melibatkan kecederaan parah. Okey, saya akan terangkan kenapa ada perbezaan bahagian A dan bahagian B. Bahagian A, kesalahan itu kalau ada kesalahan A menumbuk B, jadi B melaporkan kepada polis dan polis akan menyiasat. Semasa kes ini masih dalam siasatan, B boleh memberitahu polis saya ingin memaafkan A, dan kes itu boleh ditutup, tidak perlu dipanjangkan ke mahkamah. Tapi sekiranya kes itu telah dipanjangkan ke mahkamah dan baru B mahu memaafkan A, pemaafan itu perlu dilakukan di dalam mahkamah dan di hadapan magistrate, dan perlu kebenaran magistrate. Bila sudah kes itu di dalam mahkamah, walaupun B ingin memaafkan A, magistrate boleh menolak permohonan tersebut. Bagi bahagian B, yang seperti saya terangkan tadi, kesalahan lebih serius yang cedera parah. Jika B ingin memaafkan A, mesti di mahkamah. Tidak boleh di balai polis saja. Dan mesti kes itu dihadapkan ke mahkamah dan dimaafkan. Jadinya, apa akibatnya kalau kes ini telah dikompaun? Artinya, kes itu akan tutup. Dan A tidak akan mendapat rekod kesalahan. Artinya, hilanglah. Kira acquittal lah, tidak didapati bersalah. Tidak ada dalam rekod kesalahan. Jadi, sebenarnya itulah hukuman kompaun kesalahan di bawah undang-undang. Apa nama ini? Mungkin kita ingin tahu macam mana cara mengkompaun kesalahan di mahkamah. Kalau di mahkamah, cara mengkompaun ialah pihak pendakwa, jika B telah memberitahu hasratnya untuk mengkompaun, pihak pendakwa akan menyampaikan hasratnya ke mahkamah. Dan begitu mahkamah, Tuan
atau magistrate Yang yang memaafkan. Jadi B akan ditanya, adakah benar awak ingin memaafkan? Dan jika yang beritahu ya benar saya maafkan, jadi kes itu akan tutup. Ya. Adakah macam semasa proses menunggu mahkamah ni Tuan Pangeran, adakah dibenarkan mereka saling menghubungi dan melakukan perbincangan ataupun macam mana ni keadaannya Tuan? Okey. Yang lazimnya sementara kes itu belum selesai dan masih dalam siasatan polis, pesalah dan mangsa tidak boleh berjumpa, berkomunikasi langsung. Sama sekali pesalah tidak boleh. Bila ada laporan kesalahan dan dalam penyiasatan, yang suspek ini atau pesalah ini akan dikeluarkan jaminan polis lah, dan salah satu syaratnya memang tidak boleh menghubungi mangsa. Jadi jika ingin berkomunikasi perlu melalui polis. Jadi kalau sekiranya ingin minta maaf ke atau cuba berunding kompaun, mesti melalui pihak polis dan polis akan menyampaikan. Tidak, mesti ada perantaran polis. Ya, tidak boleh terus cuma itu. Ya. Ingin juga saya mengetahui, Tuan, bagaimana jika ada berlaku kes buli di kalangan murid-murid di sekolah yang bawah umur? Adakah kompaun itu akan diteruskan ataupun akan dibatalkan? Bagaimana? Kes buli di bawah umur. Sama saja prosesnya. Jika ada laporan polis, ini yang penting ada laporan polis. Ada laporan polis dan biasanya bulian ini memang tidak sampai ke tahap bagian D yang cedera parah kan. Biasa yang kalau kecederaan pun mungkin yang ringan-ringan. Dan boleh yang masih di compound di sebelum. Kalau yang pentingnya jika kes ini tidak dibawa ke mahkamah atau belum lagi dibawa ke mahkamah. Asal saya belum dibawa ke mahkamah masih boleh di compound. Adakah pihak mahkamah jika memerlukan mungkin dari segi bukti dan sebagainya? Kalau tadi lihat ni Tuan Pangeran, seperti yang tadi berigakan tadi yang dikongsikan, nampak dari segi mungkin ada kecederaan sama ada berat ataupun kecederaan yang ringan. Tapi kalau kita melihat dari segi impaknya juga Tuan Pangeran, saya merasakan bukan hanya kecederaan yang dapat dilihat dengan mata kasar sahaja, mungkin dari segi emosionalnya ada sedikit kecederaan berlaku, terusik hati dan sebagainya. Jadi macam mana situasinya Tuan Pangeran? Bolehkah keadaan tersebut ataupun mungkin daripada pengamatan Tuan Pangeran barangkali selama Tuan Pangeran melibatkan diri dalam bidang guaman dan sebagainya, mungkin boleh dikongsikan ni Pangeran? Okay. Biasanya jika mangsa ingin memaafkan, lazimnya mahkamah tiada halangan kerana itu niat dan hasrat mangsa. Kadang-kadang mahkamah boleh meminta penerangan yang lebih lanjut terhadap impak itu. Dan sekiranya mahkamah rasa kes tersebut memaafkan pesalah tidak memadai dan perlu diteruskan, seperti saya terangkan tadi, mahkamah boleh menolak hasrat tersebut. Ya. Mungkin tadi boleh tanyakan barangkali umur dengan lebih lanjut barangkali apa situasi-situasi di mana mahkamah akan menolak permohonan untuk kompaun. Tapi sebelum untuk bertanyakan soalan berikut, soalan yang tadi Tuan Pangeran, ingin saya bertanyakan pada Tuan Pangeran juga, adakah hanya mangsa sebenarnya dalam hal sebegini yang boleh kompaun kesalahan di mahkamah ni Tuan Pangeran? Okey. Tidak terikat kepada mangsa saja. Ada situasi yang mana mangsa tersebut tidak berkemampuan, artinya mungkin minor, belum cukup umur. Kadang-kadang kalau kanak-kanak yang kena sakiti, jadinya belum cukup umur untuk menyatakan hasrat ke mahkamah. Jadinya indungnya lah boleh atau orang yang mentally incapacitated. Jadi guardiannya, orang yang menjaganya pun boleh memaafkan bagi pihaknya. Ya.
Jadi tidak semestinya mesti mangsa, tapi tetap pada situasi. Menurut pengamatan Tuan Pengiran, kalau boleh dikongsikan ni, sepanjang pelibatan Tuan Pengiran dalam kerja ini Tuan Pengiran, apa sebenarnya sebab-sebab yang sering menjadi sebab-sebab utama barangkali yang sering diambil kira dalam pada memberikan kemaafan dari Tuan Pengiran kalau di negara Brunei Darussalam? Selalunya apa Pengiran? Biasanya hak ini adalah hak mangsa. Biasanya jika mangsa merasa tidak ingin memanjangkan kes tersebut dan mau kes itu selesai. Maafkan. Dan ada juga situasi yang mana pesalah di samping memohon maaf, memberi pampasan. Artinya pampasan dalam wang ringgit untuk kecederaan yang dialami tersebut. Dan mangsa pun boleh meminta pampasan. Mangsa boleh berkata, saya boleh maafkan jika membayar pampasan. Dan jika pesalah bersetuju dan mangsa bersetuju dengan apa saja jumlah pampasan tersebut, pun boleh diteruskan di compound. Tapi yang asasnya tertakluk kepada mangsa. Kadang-kadang mangsa mau maafkan begitu saja. Kadang-kadang perlu pampasan. Kadang-kadang ada setengah kes yang mau pesalah memohon maaf secara terbuka. Dan bagaimana pula kalau mangsa itu sebenarnya difitnah oleh orang yang tidak bertanggungjawab, dan mungkin adakah komponen-komponen itu akan ditambah ataupun bagaimana Puan? Tuan. Ya, kalau difitnah dan setelah siasatan polis memang ada bukti fitnah itu, komponnya sama seperti jika dicederakan. Ya, samanya boleh memaafkan begitu saja atau boleh meminta pampasan. Pampasan wang. Soalan seterusnya Tuan, bolehkah mahkamah menolak permohonan untuk kompaun yang diberikan? Memang ya, jika kes ini telah sampai ke tahap mahkamah, memang mahkamah mempunyai kuasa untuk menolak dan apabila mahkamah menolak permohonan untuk mengkompan, mahkamah mungkin akan mengambil kira public interest, kebaikan masyarakat. Mungkin di mata mahkamah kes yang seperti itu tidak wajar ditutup dan perlu diteruskan sehingga penghujungnya, sama ada pesalah itu mengaku bersalah atau selepas bicara didapati bersalah atau didapat tidak bersalah. Jadi nampak di sini sebenarnya bukan hanya orang yang yang menjadi membawa kes tersebut ke mahkamah yang boleh mangsa seperti yang dikongsikan tadi yang boleh membuat permohonan untuk kompaun, tapi juga mahkamah mempunyai prosedur-prosedur tertentu sebenarnya, sama ada untuk dipertimbangkan ataupun ditolak permohonan tersebut. Baiklah, alhamdulillah cukup menarik perkongsian hari ini Umur, tapi di atas kebertasan kebertasan waktu ni Tuan, rasanya sampai di sini saja perbincangan kita ni hari ini. Insya-Allah nanti akan dibawakan lagi ni Tuan, rasanya banyak lagi soalan-soalan yang ingin ditanyakan. Itu dia kami telah bawakan kepada kita semua penonton Rampai Pagi, mengkompaun kesalahan di bawah kanun peraturan jenayah, segmen bicara undang-undang. Jadi kami daripada Rampai Pagi mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Pengira Muhammad Khairul Nizan, Pengira Haji Yassin, seorang peguam kanan. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.